Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk cikgu. So, saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi sama-sama menjayakan tugasan assignment saya, iaitu wawancara insan guru profesional. So, sebelum saya nak teruskan wawancara ni, saya nak minta izin sebab wawancara ni akan dirakam. Okay, so untuk wawancara ni saya akan kemukakan beberapa soalan lah untuk cikgu jawab, cikgu kongsikan kepada saya yang bakal guru ni, sebab cikgu dah lama berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan. So saya nak cikgu kongsikan lah pengalaman ke apalah. Okay. So untuk soalan yang pertama, boleh tak cikgu ceritakan latar belakang cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang bertanya untuk interview bakal guru kan. Betul. So untuk makluman, untuk latar belakang saya, sebenarnya saya aliran daripada akademik dan meneruskan selepas sekolah menengah terus mohon ke maktab yang melanjutkan di maktab keguruan lah selama 2,5 tahun, iaitu dalam sekitar tahun 90-an. Dan keputusan yang saya ambil adalah jadi semuanya subjek atau mata pelajaran yang ada saya belajar lah, kecuali bahasa Inggeris dan juga bahasa. So cikgu dah berapa tahun berkhidmat dalam perguruan? Kalau ikut setakat ni lebih dari 30 tahun dah. Okay, so untuk soalan yang kedua, boleh tak cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu nak sangat jadi cikgu? Oh, ini soal pada asas cita-cita lah. Pada asalnya dulu cita-cita berbagai, tapi bila masih kecil-kecil dulu memang dapati seorang guru tu macam bagus sangat bila dah sekolah. Jadi saya pun bercita-cita ingin jadi seorang guru. Dan alhamdulillah juga dalam keluarga saya pun ramai yang jadi guru, dan disitulah saya teruskan minat saya menjadi guru. Walau bagaimanapun sebenarnya untuk cita guru ni bukan diambil terus daripada sebab belajar. Saya mengalami berbagai pengalaman dan cukup alhamdulillah mungkin ada rezeki dan saya dapat menjadi guru lah. Untuk soalan yang ketiga, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Soalan ni agak umum. Kalau macam pun saya akan berikan sedikit lah mungkin pengalaman yang saya tahu. Jadi seorang guru ni banyak cabaran. Yang pertama, kita mesti tingkatkan ilmu pengetahuan dan sentiasa menimba ilmu dan sentiasa mencari ilmu. Ibarat kata orang tu sentiasa lapangkan ilmu. Dan ilmu yang sedia ada tu kalau dapat dipertingkatkan di masa ke semasa. Yang keduanya, kita hendaklah sentiasa menjaga kepribadian seorang guru. Di samping sentiasa menjaga tutur kata dan menjaga baik hubungan dengan masyarakat, dan yang lebih lagi kepada anak murid. Dan jadikanlah anak itu ialah sebagai anak murid. Jangan jadikan murid itu sebagai orang luar. Kalau kita anggap dia sebagai rakan, okey, kita anggap sebagai rakan, tapi dalam soal pendidik dia tetap sama. Tidak ada double standard. Kalau di luar kita boleh berborak senda dan sebagainya, tapi dalam kelas pelajar tetap belajar, kesalahan tetap sama, dan kita tidak boleh mengasingkan di antara murid yang kita sayang atau dengan orang lain. Jadi kalau itu timbul, boleh menjadikan satu buruk sangka, prasangka dan sebagainya di kalangan murid dan juga guru bapa. Dan samping itu, kita adalah sentiasa menjaga hubungan baik sesama rakan sekerja. Dan yang paling utama, jangan meninggi diri. Walaupun ilmu kita tinggi, jangan suka kita meninggi diri di kalangan orang lain. Ibarat pelajar lain itu sebenarnya sama saja kalangan. So untuk soalan yang keempat ni dia lebih kurang sama je. Tapi saya teruslah pada soalan yang seterusnya. Apa ciri dan sifat yang perlu disemailah untuk menambah baik lagi kepribadian seorang guru yang unggul? Untuk menjadi seorang guru unggul ni, dia bergantung kepada individu sendiri. Oleh individu sendiri ialah orang yang sentiasa dihargakan ilmu
di situ dia akan mencari seorang guru yang mudah sentiasa dia iri hati dengan kejayaan orang lain. Tapi kalau dia rasa selesa dengan keadaan sedia ada, maka mungkin prestasi dan sebagainya akan sentiasa dikalang sederhana lah. Tapi apabila dia melihat rakan-rakan lain yang boleh berjaya, naik pangkat dan sebagainya, maka di situ dia akan cuba berusaha menyamakan diri dia dengan orang lain dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, bakat dan segala-galanya mengatasi orang lain. Tapi tidak kerana bukan untuk kesombongan diri, tapi atas dasar untuk pengetahuan dan juga untuk meningkatkan prestasi kita. So untuk itu ciri yang baik. Kalau untuk ciri seorang guru yang patut, yang kita tak boleh nak ciri kepribadian yang tak sepatutnya, yang buruk lah, tanggapan yang buruk kat guru ni patut dielakkan. Untuk perkara ni sama juga macam yang tadi itu. Kalau yang tadi untuk kita menegakkan prestasi diri, dan kalau untuk yang buruk ni sebenarnya banyak, lebih banyak daripada untuk menegakkan diri. Jadi keburukan yang ada tu seperti kita sering mengherdik murid, membuat murid terasa tidak selesa dalam kelas, ataupun kita selalu menegur kesilapan murid, tapi bukan kerana kesilapan yang disengajakan, kesilapan atas rasa kita suka-suka, dan kita juga mencaci, mencerca keluarga, dan kita seringkali juga membanding-banding di antara murid mengikut latar belakang, kedudukan dan juga taraf hidup. Jadi ini yang sepatutnya kita elakkanlah. Tapi demi untuk kebaikan bersama, diharap benda-benda yang macam ni kita jangan lakukan. So ada lagi 2 soalan. Soalan kedua terakhir, apakah harapan cikgu untuk kepribadian guru pada masa akan datang? So kalau ikut keadaan semasa sekarang ni, kita dalam keadaan zaman digital, maka bagi guru yang untuk akan datang ni kena sentiasa update diri, sentiasa kemaskan diri dengan ilmu-ilmu baru, dengan kaedah-kaedah yang baru, terkini dan mestilah pelbagai. Dan kita kalau boleh adalah sentiasa berada di atas, lebih mahir daripada murid, ataupun kita sama taraf dengan murid, tetapi ilmu kita lebih tinggi. Dan supaya apabila kita berada di situ, maksudnya penghormatan terhadap profesion diri kita sebagai guru, dan juga masyarakat sekalian melihat guru itu sebagai memang sebenarnya ialah seorang guru. So untuk yang last, ada apa-apa ke kata terakhir untuk macam saya sendiri yang bakal menjadi seorang guru, ataupun yang bakal menjadi seorang guru di luar sana, nasihat-nasihat? Okay, atas itu saya nasihatkan kepada bakal guru hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan diri dengan berusaha menampilkan ciri-ciri profesionalisme sebagai seorang guru, sentiasa menjaga tutur kata, tingkah laku, sikap, di samping sentiasa menjaga kehormatan diri dan bijak di dalam mengatur strategi semasa dalam mengajar pembelajaran. Di samping sentiasa guru ini menjadi idola kepada masyarakat. Okey, saya ada soalan tambahan. Macam subjek pendidikan jasmani kan, kalau kita tengok, kalau kat sekolah tu ada je murid-murid yang macam kadang bila PJ, diorang ada je yang akan, adalah seorang, 2, 3, 4 macam tak akan duduk di tepi, diorang tak nak join. So boleh tak cikgu bagi tahu ke cara-cara ke untuk diorang sama-sama, tak ada pun yang terkecuali, melainkan diorang sakit ke? Untuk perkara yang sebegini, saya sarankan kepada guru adalah sentiasa membuat kaedah pembelajaran yang terbaru. Kemudian pastikan pembelajaran yang diajar tu yang agak berbeza mengikut kumpulan dan mengikut kemahiran. Tapi bagi macam pendidikan jasmani, ada murid yang kadang-kadang dia malu untuk mencubakan diri bersama dengan rakan yang lain, seolah-olah dia kata dia tak pandai. Maka kita perlu adakan satu permainan yang lain ataupun kaedah pembelajaran yang lain yang mungkin sesuai dengan murid tersebut.
Dan kalau murid tu kita boleh tegur, boleh tanya kiranya murid tu apakah kemahuan yang dia nak atau murid yang dia suka, boleh kita buat. Tetapi pastikan kita bagi dia alatan ataupun bahan yang dia suka. Kemudian selepas tu kita pastikan cikgu boleh bagi, habis lepas ni mari kita sama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi itu ataupun permainan yang dia suka tadi itu ialah sebagai satu galakan untuk dia. Kalau lepas tu kita bagi syarat, yang penting sama-sama dulu kawan-kawan yang lain, lepas tu boleh teruskan dengan permainan yang dia suka. Itu salah satu caranya lah. Okay. So maksudnya macam mana pun kena juga tarik minat dia, tak boleh asingkan dia lah. Itu yang penting lah. So untuk macam pendidikan jasmani kan dia ada pendidikan kesihatan. Kalau saya tengok lah, saya punya pengalaman PPJ hari tu dekat sekolah, dia sangat beza. PJ ada laju je dia orang akan turun ke padang, tapi untuk pendidikan kesihatan akan ada murid yang ponteng kelas, dia orang tak datang. Baik, untuk mengatasinya, kadang-kadang dia terpulang kepada budi bicara dan kaedah serta bagaimana guru itu menarik minat murid. Dan saya juga cadangkan kalau sekiranya murid tersebut memangnya pada waktu tersebut ada waktu PJ yang lain dengan pakaian PJ dan sebagainya, dia sentiasa tenaga untuk turun ke padang. Bila kesihatan ni mereka rasa macam lesu, macam kita tidak seronok. Jadi apa salahnya kalau dalam patuh untuk kesihatan tu juga bawa sekali berada di padang, bercerita tentang kesihatan, ataupun bawa ke tempat-tempat yang bersesuaian lah, pokok ke, dalam dewan, suasana dewan ke, ataupun suasana yang boleh menceriakan di sekeliling. Kadang-kadang apabila berada di dalam kelas, begitulah jadinya murid dalam subjek yang lain pun dalam kelas, PJ, sebahagian pun kadang-kadang ada juga cikgu jangan di dalam kelas, tapi kesihatan pun apatah lagi, sedangkan kesihatan ini lebih banyak kepada unsur-unsur pun berkait rapat dengan pendidikan jasmani. Okay. Faham, so saya akan cubalah untuk apa yang cikgu bagi tips ataupun cara ni saya akan cuba untuk apply, sebab sebenarnya saya akan keluar untuk latihan mengajar. So saya akan cubalah. So itu saja soalan yang saya nak tanya dan ingin kemukakan. So cikgu pun dah menjawab dan kongsikan. So saya ucap terima kasih sebab dapat luangkan masa sama-sama untuk menjayakan tugasan saya dan memberikan ilmu ataupun input yang boleh saya guna pakai sebagai seorang bakal guru lah suatu hari nanti, insyaAllah. Okay, itu je, terima kasih.